المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengambil bahagian yang terakhir daripada siri-siri perbincangan ringkas kita, perbezaan mengenal Allah antara salaf dengan khalaf. Hari ini semalam kita dah sebutkan bahawasanya di sana ada perbezaan dasar, perbezaan yang bersifat fundamental, prinsipal di antara aliran atau manhaj ulama as-salaf rahimahumullah dengan ulama ataupun golongan ataupun aliran khalaf. Itu dari segi sumber akidah itu sendiri dan cara mereka menggunakan dalil-dalil akidah adalah tidak sama, di mana aliran khalaf ini manhaj atau metodologi beragama mereka dibina di atas paksi wahyu, dibina di atas paksi mazhab khalaf dibina di atas paksi akal, adapun mazhab salaf dibina atas paksi wahyu. Jadi tentulah ini adalah punca utama kenapa berlakunya pelbagai percanggahan pendapat, perbezaan di antara dua aliran terbesar umat Islam ini. Jadi sebenarnya kita nak bagi tahu kata apa yang ada di sisi golongan khalaf ini bukan sekadar perbezaan apa yang disebut orang sebagai masalah furuk ataupun cabang seperti isu-isu fiqh, tetapi ia lebih daripada itu ia membawa kepada perbezaan asas beragama itu sendiri sudah tidak sama, sumber ambilan agama tidak sama, dan cara memahami sumber agama tidak sama. So dia adalah satu perbezaan yang bersifat fundamental, bersifat dasar ataupun prinsip yang sangat asasi di antara dua aliran ini. Dan sebab itulah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama as-salaf sangat keras mengkritik dan memberikan amaran bahayanya aliran golongan al-khalaf ini. Yang pada mereka itulah munculnya aliran ilmu kalam, di mana para ulama mengatakan aliran ilmu kalam ini adalah jalan ataupun pembawa kepada zandaqah ataupun kezindikan, kemunafikan, dan membawa kepada atheism kerana mengingkari autoriti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah kita bincangkan semalam. Adapun antara beberapa isu perbezaan yang terhasil daripada ataupun natijah daripada perbezaan ini, antaranya ialah perbezaan dari segi beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana seperti mana kita dah sebut asas mereka dalam akidah ialah akal. So di sisi golongan al-khalaf menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dibina di atas pemikiran akal. Seperti mana kata As-Sanusi, dia kata i'lam anna aqaid al-iman tanqasimu ila thalathati aqsam. Al-awwal ma la yasihhu an yu'lama illa bil-dalil al-aqli wa huwa kullu ma tatawaqqafu alayhi dalalatu al-mu'jizah ka wujudihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi wa ilmihi wa hayatihi. Ketahuilah olehmu bahawasanya akidah iman itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama, apa yang tidak sah, tidak boleh untuk diketahui melainkan dengan dalil akal. Iaitulah apa yang terhenti padanya petunjuk mukjizat seperti wujudnya Allah Ta'ala, qudratnya, iradatnya, ilmunya, hayat. So maknanya dia isbatkan sifat-sifat ini menerusi dalil akli. Bahkan sebahagian ulama kalam ini menolak golongan yang mengisbatkan sifat Allah dengan dalil kitab dan sunnah. Seperti mana kata Al-Laqani, وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بَعْضُ الْقَوْمِ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِهِ تَعَالَى عَالِمًا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بأن التصديق بإرسال الرسل وإنزال الكتب موقوف على التصديق بالعلم والقدرة فيدور. Sebahagian golongan telah berpegang dengan untuk menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala bahawa Allah itu berilmu dengan dalil-dalil sam'i daripada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Dan kita katakan, kata Al-Laqani, dia kata ini ditolak. Ini cara menggunakan dalil Quran dan Sunnah ini ditolak
Kerana membenarkan Rasul dan penurunan kita itu terhenti pada membenarkan sifat Allah itu berilmu dan berkuasa. Dan ini melazimkan daur pusingan. Mereka melihat kalau kata kita gunakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk mengisbatkan sifat Allah, maka dia kata ini melazimkan pusingan ataupun kita panggil circle argument. Pasal apa? Dia kata pasal akhirnya kita kena isbatkan dulu Quran yang datang daripada Allah. Kalau kita nak menggunakan Quran, kita kena isbat Quran datang daripada Allah. Dan kita kena isbat kata Rasul ni seorang Rasul yang sebenarnya, iaitu berhajat kepada dalil akal. Kita kata memang mengetahui Al-Quran itu adalah kalam Allah dan Rasul itu adalah Rasulullah, berhajat kepada istidlal aqli, pendalilan akal. Tetapi pendalilan akal itu bukan sesuatu yang asing. Ia ada dalam Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala kata, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Jika ia datang daripada selain Allah, tentulah mereka akan dapati padanya terdapat banyak percanggahan. Sebab itulah golongan musyrikin jahiliyah, apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka yakin ini bukan kalam Muhammad. Ini bukan kalam manusia. Seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ketika mana dia pergi mendengar Al-Quran, dia ditanya kepada beliau, ditanya kepadanya, Al-Walid ibn Al-Mughirah ini mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah min dzalik. Orang musyrikin tanya dia, macam mana pendapat kamu tentang Al-Quran? Maka dia kata, aku telah mendengar semua syair-syair manusia, bahkan syair-syair jin, dia kata. Tapi kalam yang dibaca oleh Muhammad ini bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Dan ia memberi kemanisan. Ia akan mengatasi segala yang lain. Dan segala apa yang cuba hendak merempuhnya akan musnah. So maknanya dia mengakui. Allahu Akbar. Jadi maknanya kita kata dengan mentadabbur, dengan meneliti Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada dalil-dalil wahyu. Tengok seorang sahabat, dia cerita macam mana dia masuk Islam. Radhiyallahu anhu, dia kata dia sampai dia masa itu lagi musyrik. Masih musyrik lagi, dia sampai di Madinah, Nabi tengah solat maghrib, Nabi baca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa pencipta atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Dia kata apa? Kada qalbi ayatir. Hampir jantung aku tercabut. Kerana begitu menusuknya makna ayat ini. Dalil akan kewujudan Allah dan bahawa Allah saja yang berhak disembah. Terpampang jelas. Dalil akli terpampang jelas dalam Al-Quran. So itu perbezaan untuk kita memahami dalil akli dengan dalil naqli di sisi ulama salaf. Kalau sudut maknanya kita kata ulama salaf melihat tidak ada pusingan, tidak ada circle argument kerana hakikatnya akal itu ada dalam nakal. Nakal membawa akal. Nakal adalah khitab Allah Ta'ala kepada akal manusia. Seperti yang telah kita sebutkan perkataan As-Sam'ani rahimahullah. Di mana Allah Ta'ala, kita tidak boleh kenal Allah dengan akal. Tetapi kita tak boleh mengenal Allah tanpa akal. Maksudnya wahyu tidak boleh difahami melainkan dengan akal. Kerana akal itu alat untuk kita proses, untuk kita gunakan dia untuk kita proses apa yang Allah Ta'ala telah sampaikan kepada kita. So ini adalah asas utama sebenarnya. Kenapa golongan khalaf ini melihat perlu didahulukan akal berbanding akal, berbanding nakal. Jadi sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah pula mengatakan tidak mungkin ada apa yang datang dalam wahyu itu mustahil. Adapun golongan khalaf, bagi mereka di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ada penyataan-penyataan yang mustahil. Bahkan menurut mereka ianya kufur. Seperti kata As-Sanusi, di antara usul kufur ialah berpegang dengan zahir Al-Quran dan Sunnah. Berpegang dengan zahir Nas. Ini menurut mereka dalam Al-Quran dan Sunnah ini ada ucapan-ucapan Allah, perkataan Nabi SAW yang zahirnya adalah kufur ataupun menisbahkan kepada Allah kekurangan, sifat-sifat yang tidak layak. So menurut mereka kalau datang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ataupun Allah Ta'ala menyebutkan bima khalaqtu bi yadayya, aku ciptakan Adam dengan dua tanganku.
Ayat ni menurut mereka dua tangan Allah, Allah Ta'ala istiwa di atas arash. Yang mana ini bagi mereka adalah perkataan yang tak layak, perkataan yang tak sesuai diucapkan kepada Allah. So, kita kata ini adalah satu tuduhan dan tuhmahan yang berat. Kerana kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling mengetahui tentang dirinya. Dan yang paling mengetahui tentang Allah selepas Allah sendiri ialah Rasul-Rasulnya yang mendapat wahyu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mampu mengungkapkan apa yang dia nak bagi tahu kepada kita dengan lafaz yang paling fasih. Dan yang paling fasih pula menyampaikan daripada Allah ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya adalah untuk yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah turunkan kita ini untuk membimbing kita ke arah jalan kesejahteraan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Dan baginda tidak pernah ada ruang atau lubang atau ruang yang mampu baginda lakukan untuk membimbing manusia ke arah kebenaran, melainkan baginda telah lakukan. Wa nasah, macam kita sebutlah khutbah, wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Nabi telah mencurahkan segala kebaktiannya kepada umat dan dia telah berjuang pada jalan Allah dengan sehabis perjuangan. Tidak ada jalan untuk Nabi bagi faham tentang agama Allah kepada manusia, melainkan Nabi telah usaha dan melakukan. Jikalau begitu, apakah tergambar pada kita bahawa ada dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi ini penyataan-penyataan yang berbentuk menyeleweng atau mustahil atau tidak elok atau pernyataan yang menisbahkan kepada Allah aib atau kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah masalah. Contoh dalam akidah khalaf pula mereka kata wa kullu nassin, dalam akidah khalaf dia berkata wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Setiap nas yang memberi waham tashbih, maka takwilkan ia atau tafwidkan ia, dan hendaklah kamu maksudkan dengan perbuatan kamu itu adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kekurangan. Ini adalah masalah. Masalahnya ialah bila khalaf kata wa kullu nassin awhamat tashbiha. So tengok di mana mereka letakkan kesalahan waham tashbih. Mereka letakkan kesalahan pada nas. Mereka letakkan kesalahan pada Al-Quran, kepada sunnah. Mereka letakkan kesalahan kepada Allah, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ahli sunnah wal jamaah melihat jikalau ada orang yang berfikiran tashbih, menyamakan Tuhan dengan makhluk lepas dia baca ayat Quran dan sebagainya, yang salah bukan ayat Quran, yang salah bukan hadis Nabi SAW, tetapi pemikiran sesat orang tersebut. Macam kita sekarang golongan teroris Khawarij bunuh orang Islam. Mereka berdalilkan ayat Quran. Adakah ayat Quran salah? Tidak salah, ayat Quran betul. Tapi cara dia istidlal tak betul. Cara dia faham salah. Orang kafir kata Islam agama teroris, maka dia datangkan dalil Al-Quran pasal ayat jihad, dibawa di luar konteks. Adakah Quran salah? Quran tak salah. Yang salah ialah dia yang salah guna ayat Al-Quran. Adapun Al-Quran ada teksnya, ada konteksnya, ada exegesisnya, ada tafsirannya yang jitu, yang lurus, yang benar, yang kita tahu dengan jalan yang betul. So nas tidak memberi waham tashbih di sisi salaf. Nas tidak memberi waham tashbih. Nas tidak memberi waham tashbih. Yang memberi waham tashbih apa dia? Jalan ilmu kalam, jalan ahli falsafah, yang mereka tu telah membina kesimpulan mereka sendiri. Pada dia berkata Tuhan tak boleh macam ni, tak boleh macam itu. Kemudian bila dia datang kepada ayat Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis tidak menyokong kesimpulan yang telah mereka buat. Mereka kata oh dalam Quran ada perkara-perkara yang menunjukkan di sana mustahil pada Allah, maka kita kena takwilkan ataupun kena tafwidkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah satu kesilapan dan kesalahan yang jelas di sisi golongan khalaf.
Seterusnya di antara percanggahan yang dibawa oleh golongan khalaf dengan ajaran salaf Ahlussunnah wal Jamaah ialah golongan khalaf mereka menafikan sebahagian sifat. So ada di kalangan golongan khalaf ni macam-macam ajaran. Macam Mu'tazilah, dia nafikan sifat, dia isbatkan nama. Nafi sifat ni maknanya dia bagi dia Allah Ta'ala itu As-Sami', Maha mendengar, tapi dia tidak ada pendengaran. Al-Basir, Maha sendiri. So kita kata ini amal fitrah manusia. Golongan Jahmiyah menafikan nama dan juga sifat. Golongan Asy'ariyah menafikan sifat fi'liyah, sifat perbuatan daripada Allah dan sifat khabariyah. Dan mereka menafikan semua ini dengan alasan memberikan waham atau unsur-unsur makhluk. Kita kata sebenarnya apa yang kamu dakwa, kata benda yang kamu nafi ini mempunyai unsur kemakhlukan. Setiap golongan ahli kalam menuduh lawannya sebagai mujassimah atau musyabbihah atau mumathilah. So di sisi Jahmiyah, Mu'tazilah adalah musyabbihah kerana mengisbatkan nama. Di sisi Mu'tazilah pula, Asy'ariyah adalah mujassimah kerana mengisbatkan 7 sifat ma'ani. Dan di sisi ahli falsafah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah adalah musyabbihah dan mujassimah kerana mengisbatkan sifat atau nama atau zat atau fi'il. Di sisi falsafah yang wajib isbat hanyalah zat. Dan di sisi Qaramithah batiniyah pula, ahli falsafah pun mujassimah juga. Kerana Qaramithah batiniyah tidak isbat dan tidak nafi. Bagi mereka Allah itu tidak wujud dan tidak wujud, tidak hidup dan tidak mati. Na'udzubillah min dzalik. Dia nafi dan nafi naqidain. Nafi dua yang kontradik. Kan? So kita kata mereka bersama-sama mereka, walaupun mereka berkongsi dalil yang sama, berkongsi metodologi yang sama, tetapi mereka tidak boleh mencapai kesimpulan yang sekadar. Dan sesama mereka saling kafir mengkafirkan sesama sendiri. Bahkan dalam satu aliran yang sama, kalau kita tengok golongan Asy'ariyah yang terawal, golongan Kullabiyah mengisbatkan bagi Allah sifat zatiyah ainiyah seperti tangan, dua mata. Golongan Asy'ariyah Mu'tazilah Munta'awilah, mereka mentakwilkan atau mentafwidkan, dan mereka menuduh siapa yang mengisbatkan bagi Allah sifat-sifat tersebut sebagai musyabbihah mujassimah. Maka di sisi Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah mutaqaddimin juga telah terjebak dalam kefahaman tajsim dan tashbih. So sesama mereka sendiri melakukan tuduh-menuduh dan kafir mengkafir sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun mereka tidak sedar perkara tersebut. Jadi ini adalah satu kita kata dalil bahawa mereka tidak berada di atas kebenaran. Karena kalau ianya satu perkara yang benar, mereka tidak akan berpecah-pecah. Mereka tidak akan bertelagah bahkan sampai ke tahap kafir mengkafirkan sesama mereka. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah kata, kita dah yakin nas Al-Quran dan sunnah ini tidak ada yang mendatangkan perkara mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu lagi melakukan takwilan, kerana Al-Quran memang dah cerita benda yang sahih, yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW tidak mentakwil, yang dengan makna tidak mengubah makna sifat Allah, bahkan mengisbatkannya seperti makna zahirnya, seperti yang difahami oleh orang Arab. Bahkan Nabi meriwayatkan hadis-hadis baginda dengan dalam bentuk mentakkidkan, mengukuhkan lagi kewujudan makna sifat. Masalahnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, apabila Nabi SAW menceritakan tentang Allah akan menggulung atau menggenggam langit dengan tangan kanannya pada hari kiamat nanti, seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar, was samawati matwiyatun
biyaminih wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, sedangkan bumi itu seluruh genggamannya dan langit akan digulung dengan tangan kanan Allah pada hari akhirat nanti. Nabi SAW menggenggam tangannya. Nabi isyaratkan tangan Nabi genggam tangan kanan, Nabi genggam di atas mimbar. Sehingga kata Ibnu Umar, aku tengok mimbar tu goyang-goyang. Aku takut kalau mimbar ni jatuh sekali dengan Nabi. Datang seorang pendeta Yahudi, beritahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah tidak tahu Allah Ta'ala meletakkan langit atas satu jari, bumi atas satu jari, gunung ganang atas satu jari, pokok atas satu jari. Kemudian dia akan menggoncangnya pada hari kiamat. Lalu turun ayat Allah Ta'ala membenarkan perkataan pendeta Yahudi ini, dan Nabi SAW ketawa, sehingga senyum sehingga nampak gigi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tasdiqan liqaulil habr. Nabi membenarkan apa yang disebut oleh si pendeta Yahudi itu. Tengok. Seorang Nabi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keadaan hamba-Nya berputus asa, kecewa dengan keadaannya yang ditimpa musibah. Lalu dia ketawa melihat keadaan hamba-Nya itu kerana dia tahu bahawa perubahan keadaan ataupun pertolongan yang dia akan beri kepada hamba-Nya semakin hampir. Tapi si hamba ni tidak tahu. Maka seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah Tuhan kita ketawa? Nabi kata, ya, Tuhan kita ketawa. Maka dia kata, kalau begitu kita tidak akan hilang kebaikan daripada Tuhan yang ketawa. Dan Nabi tidak takwil, dan Nabi tak kata apa-apa. Nabi ikrarkan sahabat atas kefahaman mereka secara zahir, secara hakiki. Jadi maknanya tidak ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah ini tashbih ataupun sangkaan tashbih. Sangkaan itu berlaku kerana kerosakan jiwa golongan khalaf yang memang telah termakan dengan syubhat-syubhat falsafah Yunani. Dan lebih uniknya, salah seorang tokoh ilmu kalam yang teragung, Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, ghafarallahu lah, yang terkenal dalam dunia Islam dipanggil sebagai Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau menyebut dalam kitab beliau Iljamul Awam an Ilmul Kalam. Dia kata, persoalan dia kata, kalaulah ilmu kalam ini betul, kenapa dalam Al-Quran dan Sunnah begitu banyak ayat-ayat yang berunsur tashbih dia? Ini persoalan yang memang kita nak tanya mereka. Kan? Kalau kamu kata akidah khalaf ni betul, pasal Quran dan Sunnah ni penuh dengan ayat-ayat yang menceritakan Allah di atas arasy, Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir, Allah ada tangan, dia menulis Taurat dengan tangannya, dia menggulung langit dengan tangan kanannya, dia mencipta Adam dengan tangannya. Macam-macam ayat datang. Ayat sifat. Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, ghafarallahu lah, dia kata, walaupun ayat-ayat ini zahirnya adalah tashbih, dia kata, tetapi dia kata kemungkinan untuk berlakunya tashbih dalam kalangan umat Islam ataupun orang awam yang mendengar ayat-ayat ini adalah sedikit, kerana telah sedia dimaklumi secara fitrah dan telah datang ayat yang menafikan tashbih. Laisa kamitslihi syai', dia kata. Adapun jikalau mereka diceritakan dengan akidah ahli kalam, Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah tidak itu, tidak ini, semuanya tidak, kata Abu Hamid Al-Ghazali, jikalau Tuhan menceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah seperti akidah ilmu kalam, Tuhan ini tidak bergerak, tidak diam, tidak besar, tidak kecil, tidak jauh, tidak dekat, tidak bertempat, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak ada masa, tidak ada arah, tidak ada ukuran. Apa akidah mereka semua tidak ini, tidak mendengar, tidak melihat, tidak. Apa Abu Hamid kata? Kalau Quran cerita macam ini kepada orang awam, maka natijahnya akan berlakulah kekufuran yang lebih besar dan orang akan nafi kewujudan Tuhan. Allahu Akbar kabira. Maka Abu Hamid Ghazali mengakui bahawa ilmu kalam bawa kepada ilhad. Dia kata kalau orang awam, orang yang fitrahnya sejahtera,
mendengar ilmu kalam, mereka akan jadi ateis, jadi mulhid. Maka persoalan, datang lagi persoalan. Kalau dah fitrah orang awam boleh menerima ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan sifat Allah Ta'ala ni dan tidak berlaku pada tashbih, so apa makna ahli kalam kata kena takwil, ada tashbih dan sebagainya? Kata Abu Hamid Ghazali, yang dimaksudkan itu ialah jikalau mereka faham seperti kami ahli kalam. Adapun atas fitrah, atas asal fitrah, maka kata Abu Hamid Ghazali, tidak ada orang akan tashbih hanya kerana dengar ayat Quran atau hadis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So kita kata tengok ni pengakuan daripada tokoh yang besar dalam ilmu kalam. Dan perkataan Abu Hamid ini menunjukkan bahawa mereka ni ada unsur-unsur batiniah. Ilmu kalam ni ada unsur batiniah. Bagi mereka, orang awam ada akidah lain. Orang khusus macam mereka yang penuhnya ahli akal, ahli intelektual ni ada akidah lain. Dan ini disebut dengan jelas oleh Fakhr Razi dan Al-Amidi bila mereka mengatakan tujuan Al-Quran sebut ayat-ayat yang berbentuk tashbih, menyamakan Tuhan dengan makhluk pada pandangan mereka adalah untuk orang awam. Untuk orang awam. Adapun untuk orang yang khusus seperti mereka, maka ini difahami dengan takwil. Allahu Akbar kabira. So itu di antara kita kata pengakuan yang jelas bahawa mereka sebenarnya apa akidah yang mereka bawa ini bukan akidah fitrah, bahkan berlawanan dengan akal yang sarih. Dan sebab itulah Al-Sijzi rahmatullahi alaihi Abu Nasr Ubaidullah Al-Sijzi telah menyebutkan bahawa akidah Asy'ariyah berlawanan dengan akal. Akidah ilmu kalam itu sebenarnya berlawanan dengan akal. Kerana mereka bukan akal sejahtera, bukan akal fitrah, tapi akal mereka akal-akalan yang mereka sendiri buat kesimpulan yang tidak mengikut, berlawanan dengan fitrah, berlawanan dengan wahyu, berlawanan dengan realiti. Itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep di antara juga isu-isu yang menjadi perlawanan di antara aliran salaf dengan ajaran khalaf. Cuma anak suka nak jelaskan di sini ialah isu yang sering dimainkan sekarang ini ialah dia berkata pula golongan ilmu kalam ni mendakwa kata sebenarnya akidah salaf juga takwil. Ini dakwaan yang famous, yang masyhur. Dia berkata akidah salaf juga takwil. Takwil macam mana? Dia kata takwil mujmal. Takwil mujmal. Takwil mujmal ni apa maksud? Ini dia berkata sebenarnya salaf tidak beriktikad makna lima khalaqtu bi yadayya, apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku itu ialah tangan. Bahkan salaf tidak memahami makna maksud biyadaya. Yang salah nampak dia tidak lebih daripada huruf ya dan ya, itu saja. Tidak ada di sana makna seperti huruf-huruf hijaiyah, alif lam mim. Sedangkan ulama salaf bukan sahaja mentafsirkan kalimat Al-Quran, bahkan datang daripada salaf. Mereka mentafsirkan makna alif lam mim kaf ha ya ain sad, semua ditafsirkan makna. Jadi dakwaan mereka, dia berkata salaf melakukan takwil secara mujmal ataupun secara kasar, dia berkata. Yang dipenamakan istilahnya di sisi mereka sebagai tafwid. Dan di sisi ahli kalam, akidah tafwid ini akidah untuk orang awam, orang yang tidak intelektual. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab itu mereka ada kaedah, dia berkata as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Salaf selamat, tapi kami yang khalaf lebih cerdik dan lebih pandai. Na'udzubillah min zalik. Tanpa segan silu mereka mendakwa mereka lagi cerdik daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Tanpa segan silu mendakwa kata mereka lebih mengetahui tentang Allah berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kata atqakum lillah wa a'lamukum billahi ana. Yang paling takwa kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah ialah aku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salaf adalah generasi yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipuji radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha akan mereka, mereka redha akan Allah. Tapi golongan khalaf yang begitu kurang ajar mendakwa kata mereka lagi pandai, lagi cerdik daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Itulah kita kata ini mereka ada perangai, sedikit perangai seperti Syiah, seperti Rafidhah juga, yang meremehkan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi depa kata salaf tafwid ataupun dengan makna takwil mujmal. Kita kata ini adalah dakwaan yang batil. Kenapa ia batil? Kita sebutkan secara ringkas di sini beberapa perkara. Yang pertama, tidak ada sama sekali dalam perkataan salaf yang menunjukkan atau menyuruh untuk kita mengalihkan lafaz daripada zahirnya. Bahkan telah jelas datang, kita dah riwayatkan daripada Al-Khattabi, daripada Al-Khatib Al-Baghdadi, bahawa salaf membawa lafaz di atas ijra'uha ala zahiriha wa tarkul kaifiyati, menjalankan makna sifat itu di atas zahirnya dan meninggalkan membincangkan tentang kaifiyat. Bahkan datang daripada Imam Malik, yang Malik kata al-istiwa'u ma'lumun, istiwa dipahami, diketahui maknanya. Bahkan datang daripada sebagian ulama salaf yang lain, dia kata man i'taqada anna Allah 'ala 'arsyihi bi khilafi ma taqiru fi qulubil 'ammah fa huwa jahmi. Siapa yang beriktikad Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa berbeza dengan apa yang tersemat di hati orang awam, maka dia adalah seorang Jahmiyah. So yang warid daripada salaf ialah mereka tidak mengalihkan makna daripada zahirnya. Bagi kita dah sebut tadi hadis-hadis Nabi SAW, Nabi kekalkan, Nabi ikrarkan kefahaman sahabat akan makna sifat Allah itu pada zahirnya. Yang kedua, kebanyakan imam-imam salaf telah pun menjelaskan makna sifat mengikut kefahaman bahasa Arab. Sebab itu kita dapati para ulama salaf menyebutkan bahawa sifat Allah ini ada tafsiran yang difahami, tafsiran yang kita kata difahami oleh ulama salaf yang telah ditunjukkan oleh nas dan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan ia bukanlah sekadar huruf-huruf yang tidak difahami. Bukankah telah datang tafsiran makna istawa daripada ulama salaf dengan makna ala, irtafa'a, sa'ida dan istaqarra. Datang tafsiran daripada Ibnu Abbas berkenaan dengan dua tangan Allah. Ibnu Qutaibah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia kata al-yadanul yadan. Dua tangan maknanya dua tangan. Dan Ibnu Abi Mulaikah menyebutkan makna lima khalaqtu bi yadayya, dia kata yadan isnatan, dua tangan, dua belah tangan. Dan Nabi isyaratkan kepada makna tangan hakiki. Bukanlah nak kata tangan Allah macam tangan manusia, tapi makna tangan adalah yang kita faham tangan. Yang kita fahami, walaupun kita mungkin tak boleh nak bagi definisi secara mantik. Makna tangan, bukan semua benda boleh bagi definisi mantik. Tak. Tapi kita faham makna tangan. Kan? Jadi kita kata dari segi makna difahami. Dan telah datang tafsiran salah tentang makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Kan? Datang tafsiran Imam Malik kata Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di langit dan ilmunya meliputi seluruh tempat. Jadi maknanya jelas datang tafsiran pada makna sifat. So kalau kita kata akidah khalas tadi, dia kata kita kena ubah makna. Sedangkan salah isbuat makna. Al-wajh al-thalith, yang ketiga, kebanyakan ulama salaf telah menjelaskan bahawa sifat Allah itu sabit secara hakikat, bukan majaz. Bahkan Ibnu Abdul Bar Al-Hafiz Al-Maghrib telah meriwayatkan ijma' dalam kitabnya At-Tamhid, mengatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah berijma' bahawa wa hamliha 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz. Dan mereka membawa makna sifat-sifat Allah ini di atas makna hakikat, bukan majaz. Demikian juga Al-Qassad, kita telah baca kataannya pada semalam, bahawa dia menyebutkan yang ulama salaf memahami makna sifat Allah ini secara hakikat, bukan majaz. Ini dalil kata mereka tidak melakukan tafwid, kerana tafwid dibina atas sifat-sifat Allah ini semuanya majaz. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, mereka telah menjelaskan dan menerangkan dengan begitu jelas dalam perkataan mereka, mengisbatkan sifat dan menafikan al-kaif, seperti perkataan ulama salaf, amirruha
bila kaif. Amirruha bila kaif. Jalankan ayat-ayat sifat ini seperti mana ia datang tanpa ditanya bagaimana. Bila kaif. Yang ulama salah larang kita tanya bagaimana. Larang tanya bagaimana, bukan tak ada bagaimana, larang tanya bagaimana. Imam Malik kata wal kaifu majhul, dan bagaimana itu tidak diketahui, bukan ma'lum, majhul. Jadi dilarang tanya. Waktu bila datang orang yang tanya Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, kaifa istawa? Imam Malik marah dia. Malik kata al-istiwa'u ma'lum, istiwa tu diketahui maknanya, wal kaifu majhul, tapi bagaimana tidak diketahui. Wal imanu bi wajib, beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala itu bid'ah. So jelas mereka mengisbatkan makna sifat. Karena kalau tidak ada makna, tidak perlu disebut nafi kaifiat. Dan tidak benar, tak kena. Kalau kita kata ulama salah takwil ataupun kita kata istilah yang kata tafwid. Apa makna amirruha kama ja'at? Jalankan nas ini seperti mana ia datang. Kerana mengikut kaedah khalah tadi, dia kata bila datang nas, kita tak boleh i'tiqad seperti yang ia datang. Kita kena alih kepada makna lain. Sama ada kita tentukan makna yang baru atau kita tak tentukan makna baru. Yang pertama dia panggil takwil, yang kedua dia panggil takwil. Tapi ulama salah kata amirruha kama ja'at. Jalankan sifat ini seperti mana ia datang. Ayat ini dijalankan dia datang. Dan ayat datang dengan makna. Ulama salaf telah mentafsirkan makna alif lam mim, alif lam ra, sad, qaf, taha, yasin. Huruf-huruf muqatta'ah di depan surah. Ulama salaf ada tafsiran. Diberikan tafsiran. Jadi macam mana tiba-tiba datang ayat kalimah complete sentence. Tiba-tiba mereka kata tak perlu tafsir? Tak mungkin. Tak. Wajah yang kelima, bahawa ulama imam-imam as-salaf telah mengisbatkan manhaj tafsir dalam nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Seperti mana kata Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Wala nufassiruha illa ma fassara lana min fawq. Dan kita tidak mentafsirkan sifat Allah kecuali apa yang ditafsirkan daripada atas kepada kita. Illa ma fussira lana min fawq. Yani yang ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh salaf, sahabat dan tabi'in. Dan kata Tirmizi dalam membantah golongan Jahmiyah, wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilm. Jahmiyah telah mentafsirkan makna sifat-sifat Allah tidak mengikut seperti tafsiran ahli ilmu. Maknanya di sisi ulama salaf ada tafsiran. Dan yang diingkari daripada Jahmiyah bukanlah mereka mentafsir, tetapi tafsiran mereka itu menyelisih tafsiran salaf. Itu makna bila dia berkata wala la tufassar. Sifat Allah ini tidak ditafsirkan dengan makna tidak ditafsirkan secara batil. Ataupun tidak ditafsirkan kerana ia telah disedia dipahami oleh orang Arab secara fitrah. Benda yang telah jelas di sisi ulama salaf, apa sahaja makna perkataan ayat Quran yang telah jelas maknanya secara fitrah, secara lughah Arabiah, tidak perlu dibincangkan. Kerana itu termasuk fudulul kalam. Dan ulama salaf tidak suka. Sebab itu kita tengok tafsiran salaf mana dia ada bincang i'rab ayat, kecuali sedikit. At-Tabari hanya bincang pada tempat yang sangat muskil pada i'rab. Atau tempat yang ada ihtimal 2-3 wajah i'rab. Adapun i'rab setiap kalimah dalam mana ada ulama salaf buat. Pasal yang ni fudulul kalam. Ini bercakap benda yang orang dah tahu. Nabi SAW tidak tafsirkan setiap makna kalimah Al-Quran. Tetapi Nabi tafsirkan perkataan yang gharib. Yang jarang didengar, yang jarang digunakan oleh orang Arab, tapi Quran sebut. Maka Nabi bagi tahu maknanya. Adapun Nabi nak tafsirkan semua satu-satu ayat Quran, nak buat apa? Semua sahabat faham. Jadi makna perkataan salaf tidak ditafsirkan, sama ada maknanya ialah tidak ditafsirkan seperti tafsiran golongan Jahmiyah. Kerana Bishr al-Marisi masalahnya, dia tulis kitab Takwil Sifat, dia kata tafsirannya begini, tafsirannya begini. Nampak, dia pergunakan istilah tafsir itu untuk menutup penyelewengan mereka. So ulama salah kata kita tak mau guna istilah macam yang dibuat oleh golongan Jahmiyah, kerana dia jadi istilah yang mujmal, istilah sama-sama. Bahkan ulama-ulama salah wajah yang keenam telah mentafsirkan sifat apa yang perlu ditafsirkan, seperti istiwa ditafsirkan dengan ala wartafa'a wa sa'ida wa istaqarra, maknanya naik berada ke atas, di atas arasy. Al-Hanan, Al-Ajab, Al-Tajalli, Al-Nuzul, Al-Asaf. Dia datang apa nama tafsiran bagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi macam mana mereka kata salaf tidak tahu tafsiran, sedangkan salaf mentafsir makna sifat Allah. Wajah yang ketujuh, mereka berdalilkan untuk sifat dengan sifat yang lain. Seperti mana pendalilan Ishaq ibn Rahawayh berkenaan dengan sifat nuzul dengan ayat datang. Ishaq ibn Rahawayh datang satu orang tanya kepada dia, bagaimana kamu ni kata Allah Taala turun? Satu orang tanya Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh kata, bukankah Allah Taala telah dia kata, apakah kamu beriman Allah Taala itu berada di atas? Kawan tu kata, ya, saya percaya Allah di atas arasy. Kata Ishaq bin Rahawayh, Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang pada hari kiamat, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan malaikat berbaris-baris. Maka kata orang tersebut, ini di hari kiamat. Kata Ishaq bin Rahawayh, kalau yang dia boleh datang pada hari kiamat, apa yang menghalang kepadanya untuk datang pada sekarang di dunia ini, pada waktu dunia ini, pada 1/3 malam yang akhir. Maknanya Ishaq bin Rahawayh, tengok, mula-mula dia suruh kawan tu isbat di atas. Kemudian dia berdalilkan dengan ayat datang. Kerana apa yang ada di atas, macam mana dia datang? Dengan turun. So maknanya tengok, ulama salah faham kelaziman antara makna datang, keberadaan Tuhan di atas, dengan datang, dengan turun. So dia faham makna sifat. Dia tidak mentafsirkan makna. Wajah yang ke-8 oleh imam-imam salaf, telah yatasarrafuna fil lafz. Mereka mentasrifkan lafaz. Seperti mereka menukar fi'il istawa kepada isim fa'il mustawin ataupun 'alin, fawqa, Allahu fawqa al-'arsy, ba'inun min khalqihi. Masalahnya ditukar kalimah nazala turun dengan habata turun, hubub. Dia gunakan makna yang lazim, makna mutarak, kalimat yang semakna dengannya. Ini banyak dalam perkataan ulama salaf, sedangkan mengikut kaedah tafwid yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Iljamul Awam, di antara kaedahnya adalah tidak boleh ditukarkan tasrifnya. So kita tak boleh sebut Allah mustawin ala arsyihi, Allah dalam keadaan istiwa. Bahkan mengikut kefahaman golongan khalaf, kalau kita nak tafwid, maknanya kita tak boleh ubah daripada fi'il kepada isim fa'il misalnya. Tak boleh ubah, dia kata kena macam tu juga. Jadi kita kata sedangkan salah ubah daripada fi'il jadi isim fa'il, daripada satu perkataan diubah perkataan lain yang semakna dengannya. So itu menunjukkan mereka tidak tafwid. Yang ke-9, bahawa mereka mentakbirkan lafaz yang kita sebut je lah, dia pertukar lafaz yang semakna. Ayat kata Allahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan? Tidak datang kalimah fawqa 'arsyihi, tapi salah guna kalimah fawqa. Fawqa kelaziman daripada makna 'ala. Kan? Ataupun dia berkata Allah fawqas sama' ba'inun min khalqihi dan sebagainya. Mereka menggunakan wajah yang ke-10. Salah juga menggunakan lafaz-lafaz yang tidak datang dalam Al-Quran penggunaannya, tetapi maknanya sahih untuk mengukuhkan lagi makna, seperti perkataan ulama salaf Allahu fawqa 'arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah berada di atas arasy, terpisah daripada makhluknya. Allahu fawqa 'arsyihi bi dzatihi. Allah di atas arasy dengan zatnya. Ini zat Allah sendiri di atas arasy. Perkataan Al-Muzani dan sebagainya. Datang penggunaan ulama salaf begitu. Kan? Perkataan Ibnu Mubarak, na'rifu rabbana bi annahu fawqa 'arsyihi fawqa as-sama'is sabi'ah bihaddin. Kita mengenali Tuhan kita bahawa dengan dia itu berada di atas arasy-Nya, di atas langit yang ke-7 dengan had, dengan keadaan terpisah daripada makhluknya. So maknanya mereka menyebut perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawa mereka faham makna dan mereka mentafsirkan makna. Wajah yang ke-11, mereka menggunakan uslub gaya untuk mentahqiqkan makna sifat, seperti menunjukkan tangan untuk mengisbatkan, seperti mana ditanya kepada sebagian salaf, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa. Ulama salaf buat isyarat dengan ibu jari. Allah Taala menampakkan dirinya sebesar hujung ibu jari.
sebesar ujung ibu jari. Bumi berkecai. Tak buka habis lagi hijab. Gunung berkecai. Nabi Musa pengsan. Dia faham makna tajalli. Kita dah sebutkan tadi hadis Nabi SAW. Nabi genggam tangannya di atas mimbar untuk memberikan faham makna. Apa makna? Nabi ketawa. Nabi tanya kepada sahabat, apa kamu tidak tanya kenapa aku ketawa? Kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, kerana Tuhan juga ketawa. Maksudnya datang dalam hadis berkenaan dengan orang yang terakhir keluar daripada neraka, terakhir masuk ke dalam syurga. Kan? Jadi Tuhan ketawa kepada orang tersebut. Nabi ketawa. Kan? Nabi isbat, Nabi takkidkan makna sifat. Walaupun kerana fitrah manusia jelas dipahami. Secara fitrah manusia akan faham tak sama Tuhan ketawa dengan aku ketawa. Tapi makna dia sama, kaifiat tak sama. Macam Al-Ghazali sendiri telah sebut, mengakui bahawa hakikatnya fitrah telah istiqrar, telah stabil bahawa di sana tidak ada persamaan antara Tuhan dengan makhluk. Demikian juga wajah yang ke-12. Ulama salaf membahaskan kelaziman sifat. Seperti mereka membahaskan isu kalau Tuhan turun, adakah arasy kosong atau tidak kosong. Berkenaan dengan harakah, adakah kita nak kata Tuhan bergerak atau tak bergerak. Maksudnya, boleh tak guna perkataan bergerak. Ada ulama guna perkataan bergerak. Ada ulama guna perkataan membuat, yaf'al. Jadi maknanya, kelaziman sifat Tuhan yaf'al. Kan? Tuhan buat. Dia istiwa, dia berkata-kata, dia melihat, dia mendengar. Tuhan ada perbuatan, fi'il. Ke-13, mereka mengingkari golongan Mu'attilah yang memberikan tafsiran sifat dengan makna yang batil, seperti istiwa dengan makna istila, tangan dengan makna qudrah. Jadi dia ingkar. Kan? Dan mereka tidak mengingkari memberikan asal makna. Maknanya, dia pun tidak ingkar dari segi memberikan tafsiran. Tetapi mereka ingkar apa? Makna yang diberi salah. Kan? Dia pun tak kata tak boleh tafsir. Tapi dia berkata, tafsiran itu salah, makna salah. Kan? Dia pun tak kata tidak diketahui makna. Tak. Ke-14, mereka mentafsirkan tashbih yang dicela itu dengan perkataan mereka, seperti perkataan mereka, yadun ka yadin, wa wajhun ka wajhin. Seperti riwayat Imam Tirmizi dalam sunan dia. Sa'ad bin Rahwayh dan sebagainya kata, maksud tashbih ialah engkau mengatakan tangan Tuhan, tangan kamu, wajah Tuhan, wajah kamu. Tetapi sesiapa yang mengatakan tangan, wajah seperti Allah Ta'ala sebut, maka dia kata tidak ada masalah. So kalau tashbih, kalau salah tidak faham makna tangan, makna wajah, adakah tergambar pada mereka untuk ada orang mentashbih? Tidak ada. Baik dia sebut terus, kata ini bukan makna tangan, ini bukan makna wajah. Tidak ada riwayat mengatakan salah kata kepada orang yang memahami nas-nas sifat secara tashbih. Dia kata ke orang tu, sebenarnya nas tidak ada makna. Ataupun sebenarnya dia bukan seperti makna yang kamu faham. Tapi kita tak tahu makna apa. Tak pernah diriwayat. Demikian juga ke-15, golongan Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah telah ijma'. Ijma' batil lah. Ijma' ahli batil. Untuk menuduh dan menamakan ulama' salaf sebagai musyabbihah, mujassimah. Semua. Mereka menuduh Imam Ahmad musyabbihah, menuduh Hamad ibn Abi Salamah, Hamad ibn Zaid sebagai musyabbihah. Jadi maknanya ulama-ulama Islam yang besar, Ibnu Khuzaimah, kitabnya Kitabut Tauhid dituduh sebagai Kitabus Syirk oleh Fakhr Razi, na'udzubillah min dzalik. Apa makna? Kerana mereka faham, kata ulama salaf, mengisbatkan makna yang zahir, yang hakiki, yang layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf tidak pernah terhalang daripada mentafsirkan apa-apa ayat daripada Quran, termasuklah huruf muqatta'ah. Ibnu Qutaybah menyebut, fa inna lam nara al-mufassirina tawaqqafu an shay'in min al-Quran faqalu hadha mutashabihun la ya'lamu illa Allah bal amarruhu kullahu 'ala at-tafsir hatta fassaru al-huruf al-muqatta'ah fi awail as-suwar mithlu alif lam ra wa hamim wa taha wa ashbahu dhalik.
Yani Ibn Qutaybah kata, kami tak pernah dapati ahli tafsir, ulama-ulama tafsir daripada salaf, daripada tabi'in, tabi'in yang berhenti daripada mentafsirkan sesuatu daripada ayat Quran. Aku tak pernah jumpa mana-mana tok guru aku atau mana-mana ulama yang tulis pada salaf yang tulis kitab tafsir yang kata ada ayat Quran yang maknanya mutasyabih, tidak diketahui maknanya kecuali Allah. Bahkan mereka mentafsirkan semua ayat Quran, termasuklah huruf muqatta'ah, iaitu huruf depan surah, alif lam mim, alif lam ra. Ibn Qutaybah kata ulama tafsir semua. Bukan macam golongan mutakhirin. Mutakhirin ni mai tentang sifat Tuhan dia takwil. Tapi bila mai tak alif lam ra, Allahu a'lam muradihi. Pandai pula kau kat situ. Tapi bila mai tentang sifat Allah Taala kau ubah makna. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan salaf tafsir semua. Ya. Jadi itu di antara wajah-wajahnya. Kemudian wajah ke-17, penisbatan akidah tafwid kepada salaf daripada kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam merupakan satu celaan yang terbesar kepada mereka. Kerana jelas akidah tafwid di sisi golongan ilmu kalam ialah akidah untuk orang awam yang jahil, untuk orang awam yang tidak mencapai standard akal seperti standard intel. Maka mereka dengan itu telah menuduh ulama salaf dengan tuduhan yang sangat dahsyat, tuduhan yang sangat keji, dan mengangkat kedudukan diri mereka melebihi kedudukan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhum. Dan ini adalah satu perangai yang cukup keji. Nauzubillah min dzalik. So itu berkenaan dengan, secara ringkas berkenaan dengan isu tafwid yang sering diwar-warkan, didendang-dendangkan golongan khalaf ini. Konon-kononnya akidah salah ni tafwid yang maknanya adalah takwil secara mujmal. Jadi itu adalah pendustaan terhadap ulama salaf. Di antara juga selain daripada konsep sifat, terdapat perbezaan kefahaman di antara golongan salaf dengan golongan khalaf dari segi isu makna keesaan Allah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana golongan salaf di sisi mereka makna esa Allah itu ialah tidak ada berbilang-bilang pada zat, pada sifat, pada perbuatan. So bagi mereka Tuhan tidak boleh ada dua sifat yang sama. So kalau kita kata Tuhan ada dua tangan, ini tak esa. Kalau Tuhan berulang-ulang kali bercakap, maka dia dah tak esa. Kita kata ini tafsiran siapa ini? Ini tafsiran Plotinus. Plotinus yang tafsirkan makna esa dengan makna simple. What must be simple. Ini bukan tafsiran ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah Imam Ahmad telah bantah tafsiran ini dibawa oleh golongan Mu'tazilah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Zarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dan siapa yang aku cipta ni berseorangan. Kata Imam Ahmad, orang yang Tuhan sebut sebagai seorang ni, dia ada dua mata, dua tangan, dua kaki. Banyak sifat. Tapi Tuhan sebut seorang. So Imam Ahmad kata, tang mana yang kalau kita kata Tuhan ada banyak sifat, dia jadi banyak? Tidak. Kan? Nasallahu al-'afwa wal 'afiyah. Ini dia panggil kaedah ta'addudul qudama. Sebab semua aliran ilmu kalam pakai kaedah. Dia berkata tak boleh ada berbilang-bilangnya qadim. Cuma Asy'ariyah Al-Laqani kata dalam syarah Jawharah dia kata kita benarkan ta'addudul qudama pada sekadar yang darurat. Itulah pada 7 sifat ma'ani. Tapi dia kata dari segi asal tak boleh. So dia kata apa yang menyebabkan kau lari daripada dalil kau? Sampai kau isbatkan sifat 7 ma'ani, kau tak anggap itu ta'addudul qudama. Tapi bila ulama salah kata Allah ada dua tangan, Allah turun ke langit dunia setiap malam, Allah berkata-kata, satu perkataan ke satu perkataan, kau kata tak boleh sebab ini ta'addudul qudama. Kita kata tak betul. Berbilang-bilangnya qadim bukan bila Allah Ta'ala tu banyak sifat, maka Tuhan jadi banyak. Kita bukan faham macam Trinity. Orang Kristian memang dia faham Tuhan itu mencipta, Tuhan itu ada ilmu, Tuhan itu hidup. So dia kata mencipta itu bapa, ilmu itu anak, hidup itu ialah Rohul Qudus. Itu fahaman Kristian yang terkesan dengan falsafah-falsafah Yunani juga sebelum kita. Kenapa kita nak jadi perangai macam ni apa? Nasallallahu al-afiyah. Di antara juga masalah di sisi golongan Asy'ariyah ini ialah mereka juga ada masalah kefahaman yang wasak berkenaan dengan makna konsep tauhid uluhiyah. Bagi mereka tauhid itu ialah beriktikad Allah Ta'ala itu esa dari sudut penciptaan, dari sudut qudrah.
So itulah ditafsirkan di sisi mereka makna ilah, makna la ilaha illallah ditafsirkan di sisi Asy'ariyah sebagai ilah itu al-qadir 'ala al-ikhtira', yang berkuasa untuk mencipta. Sedangkan makna yang ijma' orang Arab, disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dengan panjang lebar, makna kalimah al-ilah yang daripada ilah itu disebut Allah ialah Dzul uluhiyah wal ma'budiyyati 'ala khalqihi ajma'in, yang layak disembah oleh makhluknya. Makna al-ilah ialah al-ma'bud, yang disembah. Lillahi durrul ghaniyatil muntahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Jadi apa ni? Makna ta'alluh maknanya ta'abbud, beribadat. Jadi apa nama, disebabkan dia silap faham makna tauhid yang sahih, makna la ilaha illallah yang sahih. Apa kata makna tauhid itu kita mengisahkan Allah dari sudut tidak ada yang berkuasa mencipta kecuali Allah, maka mereka melihat perbuatan-perbuatan syirik seperti memohon hajat kepada kayu, batu, orang mati, pergi ke kubur wali-wali minta hajat dan sebagainya, di sisi mereka ini semua belumlah lagi dianggap syirik jikalau tidak diiktikadkan bahawa orang makhluk itu sendiri yang ada kuasa. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun ini bukanlah semua Asy'ariyah begitu, tapi kebanyakan Asy'ariyah yang mengikut aliran tasawuf falsafah, inilah dalil mereka. Walaupun As-Sanusi sendiri dalam mukaddimat dia menghitung ini sebagai dia panggil syirkul wasail, syirik perantaraan. Jadi maknanya di sisi As-Sanusi ini adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Tetapi sudut ambilan mereka, kenapa dia berkata perbuatan minta hajat kepada orang mati ini syirik akbar di sisi As-Sanusi misalnya, kerana dia kata itu kelaziman. Maknanya bila kita tengok satu orang pergi ke kubur wali, dia kata madad ya Hasan ya Husain na'udzubillah min dzalik, maka itu dalil kata dia beriktikad Hasan dan Husain ada kuasa seperti kuasa Tuhan. Kita kata ini bukan syarat. Boleh jadi satu orang dia main-main. Dia pergi ke kubur wali mana, dia tak iktikad dalam hati tapi dia saja sebut sebagai nak meredhakan orang, ataupun saja syok-syok tengok orang buat dia pun nak buat, ataupun pergi melancong masalahnya. So bila pergi melawat tempat-tempat syirik dia pun ikut, semua orang buat syirik pasal kononnya nak ikut culture budaya setempat. Kita kata ini sudah cukup untuk menjadikan dia musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Bukan syarat dia kena iktikad. Kan? Jadi maknanya iktikad ni tidak ada dalil syarat iktikad, kerana orang musyrikin Quraisy mereka tak pernah iktikad berhala mereka ada kuasa melebihi kuasa Allah. Bahkan bagi mereka berhala mereka tidak lebih melainkan hanya orang tengah perantara, dan tidak ada apa-apa hak kecuali hak yang Tuhan bagi kepada orang tengah mereka. Itu dia pasal. Tapi Islam tak ambil kira. Islam kata semata-mata untuk sebut meminta pertolongan kepada makhluk dalam keadaan makhluk itu tidak mampu menunaikan hajat yang kamu minta, maka itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara sejumlah isu ataupun perkara-perkara yang menjadi perbezaan mendasar di antara ahli sunnah wal jamaah, golongan salaf dengan golongan khalaf. Dan selain itu juga anda nak sebutkan di sini, bila mereka hadkan tauhid wa tauhid rububiyah, dari segi tauhid itu hanyalah mengenal Allah, sifat 20, sifat Nabi yang 4, mereka jadikan tauhid ini hanyalah sebagai satu bentuk teori, dan mereka pula dalam akidah mereka mengatakan golongan khalaf Asy'ariyah misalnya, di sisi mereka iman hanyalah tasdid, membenarkan dalam hati. Adapun amalan zahir, solat, puasa ini semua bukan iman. Ini hanyalah Islam. Maknanya boleh saja satu orang tidak mengucap kalimah syahadah, tidak pernah solat, tidak pernah buat apa satu rukun Islam, tapi kalau dia percaya dalam hati dia Allah itulah yang paling berkuasa sekali, Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad itu benar, Allah itu Tuhan, maka bagi mereka cukup orang ini dianggap sebagai mukmin. Disebutkan oleh Al-Laqani dalam syarah Al-Jawharah. So kita kata yang ini adalah akidah Murji'ah. Murji'ah Jahmiyah yang ghulu. Yang ulama salah kata akidah yang begini adalah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Dan disebabkan itulah mereka mendapati di sana ada kekosongan jiwa antara diri mereka dengan amal ibadah. Ada kekosongan jiwa antara diri mereka dengan amal ibadah. So menyebabkan ramai golongan Asy'ariyah ini
atau dan Maturidiyah ini terjebak dalam bid'ah dalam amal ibadat, terjebak dalam ajaran-ajaran tasawuf yang menyimpang, ajaran hulul, ajaran ittihad, ajaran wahdatul wujud. Ini kerana mereka melihat tauhid itu hanyalah satu teori, dia tidak ada kaitan dengan amalan ataupun konsep amalan. Kalau ada kaitan pun hanyalah sebagai kelaziman atau hasil, tidak lebih daripada itu. Untuk ulama salaf begitu mencela akidah Murji'ah yang mengasingkan, memisahkan iman dengan amal ibadat. Sedangkan amal ibadat itu sebahagian daripada iman yang mesti ada kepada seorang hamba yang mukmin. Dan sampailah ke tahap disebabkan itulah juga mereka tidak melihat orang yang pergi menyembah kubur, menyembah berhala sebagai kafir selagi mana dia mengucap dengan lidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selagi kita kata ini perbuatan yang menafikan asal tauhid, membatalkan kalimah syahadah. So ini antara akidah golongan khalaf yang menyimpang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan si ahli sunnah wal jamaah tauhid ini bersifat teori dan praktikal. Teori dan praktikal, walaupun iman di sisi ahli sunnah wal jamaah boleh bertambah dan boleh berkurang, dan ada cabangnya dan ada asalnya. Bukan semua perbuatan yang berlawanan dengan iman itu menafikan iman. Ada perbuatan yang berlawanan dengan iman itu mengurangkan iman seperti dosa, dan ada yang menafikan iman seperti syirik akbar dan kufur akbar. So diperincikan dan ditafsirkan. Dan iman itu boleh bertambah dengan amal ketaatan, dengan ilmu, dan boleh berkurang disebabkan maksiat, lalai dan kejahilan. Adapun di sisi golongan Asy'ariyah, bagi mereka iman tidak bertambah, tidak berkurang, tambah tak kurang. Sebab dia hanya tasdik dalam hati. Kalaupun ada di kalangan mereka yang mengatakan iman bertambah dan berkurang, di sisi mereka yang bertambah dan berkurang itu hanyalah pada tasdik hati sahaja, bukannya pada sisi amalan. So ini adalah jelas berbeza dan berlawanan dengan konsep konsep akidah golongan al-khalaf, golongan khalaf. Konsep keimanan di sisi golongan salaf. Kecanggahan di antara salaf dengan khalaf dari segi konsep keimanan, yang melihat agama ini hanyalah berbentuk teori dan tidak ada praktikal. Jadi inilah apa yang kita nak sampaikan berkenaan dengan secara ringkas perbezaan di antara golongan salaf dan khalaf, dan nak jelaskan beberapa istilah yang mungkin orang dengar selama kita ni dia tak apa nak faham, keliru, dan dia boleh rujuklah pada kelas-kelas kita yang lain, video-video PKP ni kita duduk rumah, kita tak buat apa, jangan dengar lah cerita-cerita atau video-video yang pelik-pelik. Dengar video-video kuliah ulama-ulama dekat YouTube Yayasan Ta'lim tu, ulama-ulama beratus-ratus, mungkin dah mencecah ribuan, mungkin wallahu alam video-video kuliah itu. Dan rasa kalau kita manfaatkan tempoh PKP ni, kita boleh khatam banyaklah kitab melalui video-video pengajian ini. Ala kulli hal, di antara istilah yang mungkin orang tak bisa dengar ialah, kita sebut dalam istilah itu ialah ta'til masalahnya, golongan ta'til. Apa makna ta'til? Ta'til maknanya ialah menafikan sifat Allah Ta'ala. Menafikan sifat Allah Ta'ala. Tidak percaya. Maksud ta'til ialah menafikan berdirinya makna sifat pada zat Allah Ta'ala kerana syubhat akal. Itu maknanya. Ini ada golongan yang mengatakan kami tak nak beriman dengan sifat Allah Ta'ala yang datang dalam Quran dan Sunnah kerana di sana ada berlawanan di antara wahyu dengan antara naqal dengan akal. Ini makna ta'til. Makna tashbih atau tamthil ialah mereka yang menyamakan sifat Allah dari segi khususiyah, dari segi kaifiat sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Seperti dia mengatakan tangan Allah tangan makhluk, mata Allah mata makhluk. Nauzubillah min dzalik. Dan musyabbihah, golongan tashbih, dia bukan satu firqah, tetapi dia adalah maqalah, satu kepercayaan yang tersebar dalam beberapa golongan. Antara golongan yang menganut akidah persamaan Tuhan dengan makhluk ini ialah golongan Syiah yang terawal, golongan Batiniyah, golongan Sufi wahdatul wujud. Mereka ini semua musyabbihah. Sebab mereka mendakwa Tuhan boleh menyerupa dalam makhluk. Auzubillah min dzalik. Dan ada apa yang kita sebut sebagai tahrif. Tahrif maknanya kita ubah makna. Daripada makna istawa pergi kepada makna istaula. Ini ubah. Dan disebut golongan mereka sebagai takwil. Tapi takwil
takwil ada makna yang sahih di sisi salaf. Takwil datang dengan 3 makna. Yang pertama maknanya adalah hakikat sesuatu perkara. Hakikat sesuatu, maksud contoh, kalau kita habaq kata, hari ni ada kelas di Zoom, Yayasan Ta'lim. Kita pukul 8.30. So kelas tadi telah berlaku. Telah 1 jam kita duduk di sini, 1 jam 5 minit dah nak 1 jam 6 minit dah sekarang. Kita duduk di sini. So ini adalah takwil. Iklan yang telah diiklankan sebelum ini. So takwil maknanya berlaku sesuatu perkara yang dikhabarkan. Atau kalau kita suruh seseorang buat sesuatu, kalau dia buat apa yang kita suruh, maka itu adalah takwil bagi suruhan kita. Dan makna takwil yang kedua ialah tafsir. Tafsiran kalimah, makna ayat, makna perkataan yang sesuai mengikut kehendak si penuturnya. Ini makna yang sahih. Dan kedua-dua makna ini dipakai oleh ulama salaf. Takwil dengan makna yang pertama, yang ini dinafikan daripada sifat Allah. Sebab kita tak tahu hakikat dan kaifiat sifat Allah itu bagaimana. Yang kita faham hanyalah makna. Adapun takwil dengan makna yang kedua, makna kalimah, makna sifat Allah secara bahasa, yang ini ya ulama salaf kata ada. Dan mereka membuatnya dan mereka memberikan takwilannya. Adapun takwil dengan makna yang ketiga adalah kita berpaling daripada zahir nas, pergi kepada makna yang tidak ada kaitan kerana syubhat akal. Kita kata ayat Quran ni tak sesuai ataupun berlawanan dengan logik akal, maka diubah mengikut makna yang telah dibuat oleh akalnya terlebih dahulu. Yang ini takwil yang dicela. Ini sebenarnya adalah tahrif, pengubahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan terhadap kalamnya. So, itu beberapa istilah yang kita kena faham. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan pengajaran dan faedah kepada yang mendengarnya. Dekat chat ada permohonan, dia bukan soalan sangatlah. Dia kata mohon diberitahu nama buku yang dibaca kalau ada dalam bahasa Melayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buku yang dibaca ini maksudnya dari segi apa nak tak jelas, tapi kalau dia nak kata buku dibaca tu maksudnya bahan bacaan untuk kita memahami isu ini dengan lebih mendalam, maka ada beberapa kitab yang ana cadangkan untuk kita bersama-sama mentelaah, dan boleh, dan sebahagian kitab ni kita telah kuliahkan dan ada rakaman-rakamannya untuk di-follow di YouTube ataupun medium yang lain. Seperti kitab antara adanya ialah kitab Al-Qawaidul Musla. Al-Qawaid Al-Musla karangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ini ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia setakat yang saya tahu belum ada lagi. Kebanyakan kitab ini dalam bahasa Indonesia lah. Dan ada satu lagi kitab namanya Talkhis Al-Hamawiyah. Talkhis Al-Hamawiyah. Nama penuh kitab itu ialah Fathu Rabbil Bariyah fi Talkhis Al-Hamawiyah. Yang mana dia adalah ringkasan kepada kitab karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, yang diringkaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin juga. Dan ini ada juga terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, dan ada juga ditranslatekan daripada Indonesia itu kepada bahasa mengikut dialek Malaysia. Itu ada terjemahannya, boleh dicari dengan judul Talkhisul Hamawiyah. Ditulis depan itu ialah Talkhis Al-Hamawiyah. Dan banyak lagi lah kalau kita nak sebut kitab-kitab yang mencarakan masalah-masalah ini. Kitab-kitab di antaranya juga ialah kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ini ada diterbitkan oleh Jakim. Jilid yang pertamanya. Jilid yang keduanya anda rasa tidak dicetak ataupun dah habis cetakan, tapi ada jilid pertamanya itu banyak perbahasan tentang sifat, dan ada juga terjemahan dalam versi Indonesia, terjemahan yang komplit dalam dan juga kita ada, kalau kita rujuk kepada masalahnya kedai-kedai yang menerbitkan ataupun penerbit yang menerbitkan kitab-kitab akidah salaf,
seperti syarikat Karya PIS, Karya Pustaka Ilmu Salaf, kita ada Aqidah Imam Syafi'i telah diterjemahkan, Syarh Sunnah Al-Muzani, Usul Sunnah Al-Humaidi. Ini di antara kitab-kitab akidah salaf. Dan juga ada satu terjemahan yang diberi percuma secara PDF, dijalankan oleh saudara-saudara kita dalam projek hadis. Namanya projek hadis. Diperterjemahkan kitab Aqidah I'tiqad Ar-Raziyain, Aqidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan ini telah kita syarahkan. Kitab ini kita pernah syarahkan di Yayasan Ta'lim dan ada rakamannya. Juga bolehlah di-follow, bolehlah follow penggunaan perkara ini. Itu sebahagian rujukan yang anda boleh sebut. Yang anda ingat yang ada terjemahan. Bagi mereka yang boleh dalam bahasa Arab, Masya Allah, itu kelebihan jalan hidayah yang tak boleh diingkari nikmatnya. Jalan hidayah yang tidak boleh dipukul nikmatnya. Orang yang boleh bahasa Arab, Tuhan dah bagi hidayah secukup-cukupnya pada dia. Tidak ada alasan lagi lah. Dan ada juga sebahagian, bagi yang tak boleh bahasa Arab, ada bahasa Melayu. Kalau tak nak minat baca bahasa Indonesia, sebahagiannya ada dalam bahasa Inggeris. Juga ada kitab namanya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan dengan syarahannya, syarah Aqidah Wasitiyah. Ada beberapa pengarang, satunya syarah Aqidah Al-Wasitiyah karangan Muhammad Khalil Harras. Muhammad Khalil Harras. Ini dalam bahasa Melayu diterbitkan oleh syarikat apa gitu ya? Syarikat Malaysia, Jaha Besar ya. Ada terbitannya dalam bahasa Melayu dan ada juga dalam bahasa Inggeris, syarah Aqidah Al-Tahawiyah karangan Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Indonesia pun ada. So maknanya ada ini di antara sebahagian rujukan dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. So kita dah sampai pada penghujung masa kewangan dan insya-Allah pada akan diumumkan lagi satu siri, tiga siri juga lagi insya-Allah kita akan umumkan dalam masa terdekat insya-Allah, program yang berbentuk begini juga ataupun mungkin dalam bentuk syarahan kitab. InsyaAllah kita akan buat juga dalam bentuk syarahan kitab secara ringkas. Dalam 3 siri kelas lagi insyaAllah akan diumumkan tak lama lagi. Jadi siapa yang ada ke lapangan, bolehlah follow pula nanti siri kita yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.